di posisi lebih kurang 10.5 batu nautika dari selatan Tanjung Sepat di Selangor ini. Dan insiden ini berlaku, seterusnya kita mengatur gerakkan aset-aset agensi penguasaan maritim untuk melaksanakan operasi menyelamat, mencari dan menyelamat maritim di lokasi yang dikenal pasti. Kita telah mengatur gerak seterusnya pagi tadi pada pagi sebuah kapal ronda kita KM Danga ke lokasi. Seterusnya kita juga telah mengatur gerak pesawat Agusta helikopter untuk melakukan air surveillance untuk membantu operasi ini dari udara. Dalam masa yang sama juga, dua aset iaitu peti, kelas peti dan kelas kilat daripada Darah Maritim Linggi Melaka juga diatur gerak untuk turut membantu dari selatan. Pada tengah harinya kita juga mengatur gerak sebuah lagi bot penggalang yang berupayaan untuk melaksanakan tugas ini, untuk bersama-sama melaksanakan tugas mencari dan menyelamat di lokasi tersebut seperti yang saya kata tadi, iaitu 10.5 batu nautika selatan daripada Tanjung Sepat. Seterusnya bila operasi ini dilaksanakan, maklumat yang kita terima telah mengesahkan iaitu daripada KM Danga setelah siasatan dibuat kepada salah seorang mangsa yang terlibat. Kita dapati bot ini telah karam awal pagi tadi dalam jam 12.30 pagi tadi di lokasi tersebut, yang melibatkan 27 orang. Semuanya adalah Indonesia, warga Indonesia yang mana bertujuan untuk balik ke kampung untuk meraihkan awal Ramadan yang tak lama lagi akan berlangsung pada hujung minggu ni. Okay, and then operasi yang kita laksanakan ini telah dapat kita telah masa ini telah dapat menyelamatkan 18 mangsa terlibat, yang mana 14-nya daripada kapal dagang yang turut membantu dalam operasi mencari dan menyelamat di lokasi, dan juga 4 orang lagi yang berjaya kita airlifted, iaitu menggunakan pesawat udara kita bersama aset-aset laut yang kita ada terlibat tadi. So kita masih lagi melaksanakan operasi mencari menyelamat 9 lagi mangsa yang masih hilang, dan kita akan teruskan operasi ini sehingga kita menjumpai mereka. Berapa daripada 27 tu, berapa lelaki berapa perempuan tu, Kapten? Okey, seperti yang kita tahu, kita sudah selamatkan 18 orang yang hidup out of daripada 27 orang itu. Yang 18 orang ni iaitu 15 lelaki dewasa dan 3 perempuan dewasa. Dan seterusnya operasi ini akan meneruskan operasi untuk mencari 9 orang lagi yang majoritinya semua dewasa. Tuan, kunci kejadian? Kita suspek 2 hari lepas memang ada cuaca kurang baik di kawasan ini. Daripada analisa kita, dia datang daripada Sumatera. Kalau kita tahu angin Sumatera ni dia punya kelajuan tu tinggi 60 batu nautika dan juga melibatkan ombak yang besar. Ini yang menyebabkan affected boat ini. Itu kita suspek gitu. Dan just too bad dia berlaku kepada bot ini. Bot ini adalah bot pancung, kita panggil bot pancung yang kecil dan boleh bergerak laju. Berapa banyak bot? Dalam hal ini bot pancung ni dia tidak panjang. Dia dalam 17 atau 15 meter panjang. 15 meter. Dalam 22 kaki. Sebenarnya dia tidak boleh membawa seramai 27 orang. Sepatutnya dia bot macam ni dia bawa dalam maksimum 10 orang dan dengan life jacket. Tapi apa yang kita dapati, pendatang asing yang berada di Malaysia ni nak keluar daripada Malaysia ni, mereka tidak menggunakan life jacket. Jika sekiranya mereka menggunakan life jacket, mungkin tak ada masalah lah kalau mereka jatuh ke laut, dia boleh terapung. Kapten, kalau kita tengok trend pendatang asing yang cuba keluar dan daripada perairan negara kita ni kerap berlaku, terutamanya pada musim sebelum Ramadan, semasa pertengahan Ramadan dan juga selepas musim raya. Jadi mungkin pihak APNM ada merancang untuk buat sesuatu di masa depan bagi memastikan mungkin kawalan di sekitar perairan negara, bagi memastikan mereka tidak keluar dan masuk di dalam negara kita ni. Memang APNM memang bertanggungjawab untuk menjaga satu keselamatan, satu dia panggil security and safety.
So dalam aspek ini di Selat Melaka ini kita ada radar. Kita boleh mengesan mereka. Jadi kita menggunakan mata kita itu untuk membantu kita mengesan bukan sahaja bot pendatang asing, bot-bot lain yang melaksanakan kriminal, jenayah, contohnya penyeludupan dan lain-lainnya. So dari aspek ini memang kita dalam satu masa setiap kawasan ini kita kawasan maritim ni yang dibahagi kepada 5 wilayah. Setiap wilayah memang dalam masa 24 jam ada sekurang-kurangnya 7 vessel di laut. Itu sebabnya kita boleh respon segera untuk apa-apa insiden di laut. Sama juga sekarang ni kita memang dah analisa, kita sudah analisa trend ini. Memang kita dah expect dan kita memang dah bersedia untuk respon kepada insiden seperti ini. Sama juga di selatan Johor, ya. Apa kesusahan dalam mengesan bot yang nak, atau bot ni yang nak ke Indon, yang nak bawa secara legal? Apa kesusahan dia berbanding kalau macam mungkin secara radar tadi tu kita boleh tahu kan? Ya. Okey. Macam yang ni, kes-kes macam ni biasanya kita mesti ada cabaran dia untuk kita kesan bot-bot jenis macam ni. Seperti yang saya kata tadi, kita radar pengesan kita tu boleh mengesan suspected. Bila radar ini mengesan pergerakan crossing melalui daripada pantai semenanjung Malaysia ini, crossing to kita punya neighbouring countries, kita memang sudah menganggap target itu curiga dan kita akan respon dengan mengatur gerak aset yang sesuai. So ini ada satu cabaran, bukan masalah. Cabaran kita, dan kita ada aset-aset yang bersedia di sini untuk respon dengan cabaran ini. Saya tak cakap itu masalah lah, itu cabaran. Tugas. Why were these 4 people airlifted? Were they injured or? Once we detect them out at sea, we must respond immediately. Meaning to say we don't need to wait for other assets. Since that we have aircraft there, so we are capable to rescue them from waters. So we uplift them. So, were they then- injured that they had to be taken to the hospital? Yeah. One of them was injured. Then we already transfer them to hospital in Sungai Buloh. So Only that- one injured? I thought Yeah. 3. 3 of them, yeah. One dehydrated, one had some. Yeah. All of them were airlifted and then they were transferred medical evacuation to the hospital. Right. So they Right. had some form of injury. Correct. Captain, Yeah. kawasan pencarian yang operasi ni berapa banyak? Berapa luas kawasan pencarian? Since that this incident happened at one location in about 10.5 nautical mile east south of Tanjung Sepat, so we put that location as a datum. But at this moment, we don't have any intention to expand more because everybody is there now, looking. Unless from our search and rescue operation on the ground, these people on the ground, our aircraft and our asset on the ground advise us to expand further out, and then we're going to do that. But at the moment, at 10 nautical mile radius from the datum, we are having our asset doing the search. Berapa banyak aset tuan di kawasan Kapten, di kawasan pencarian tu? Buat masa ini kita ada 2 aircraft, meaning to say, ada 2 pesawat, iaitu pesawat amfibi, bombardier dan pesawat Agusta helicopters. Dan juga seperti yang saya kata tadi, ada peti, kilat, pengalang dan juga KM Danga. Ada 4 buah vessel on the ground which are capable to do that, and then 2 aircraft. Berapa anggota yang turun untuk tujuan SAR tu? Okay, when we talk about boats, bila kita mengatakan boat asset vessel, kapal, kita ada dalam 25 anggota. Campur ada setiap boat ada 6 kali 3 18, termasuk pesawat. Pesawat juga mereka dalam 40 orang. Kos dia di kamu berapa? Itu kita kira kemudian. So in total, how many people are out there? For our people about 40 or 40 of them. 40 of them. Asal tu akan di-start oleh pihak berkuasa lain ataupun APNM saja? Ya, seperti undang-undang negara ini, Agensi Penguasaan Maritim Malaysia adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan Maritime SAR. Agensi lain akan melaksanakan tugas membantu.
Contohnya jika kita memerlukan aset lain yang berupaya lebih tinggi seperti aset tentera laut Diraja Malaysia, kita akan panggil, minta bantuan, dia orang akan datang tolong. But since that this incident is here very close, we managed to do it. So We are other capable. agencies are not involved. Yes, we do inform them. Not involved in this search and rescue. Yes, they do. They are also working together with us in this operation. Okey tuan, yang pasal macam nak mengesan tadi tu kan, guna radar. Kalau dari darat, ada tak macam intelligence tu duduk dekat sini untuk mengesan dulu sebelum proses macam tu dibuat? Ada tak pihak? Ya, dalam Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, kita ada cawangan perisikan maritim yang melaksanakan tugas ini. Ya, kita ada maklumat mengenai pergerakan mereka dan juga kita bekerjasama seperti yang saya kata tadi dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia dan juga agensi-agensi lain yang ada di Malaysia yang sama-sama kita laksanakan. So yes, kita bekerjasama dengan agensi lain dan juga kita ada cawangan perisikan yang turut memberi maklumat dari darat. Ni sampai dah. Okey, boat sudah sampai. Ada soalan ni? Kapten, mangsa-mangsa ni akan dibawa ke mana, Kapten? Okey, kita akan siasat. Kita akan bagi mereka makan dulu, rehat di pejabat kita, and then seterusnya kita akan hantar ke hospital untuk treatment dan seterusnya akan disiasat oleh tim cawangan siasatan jenayah maritim APMM. Kod, akta. Mengikut akta, semua akta yang ada. At the moment saya nampak ni akta immigration lah. Tuan, tadi tu cakap ada radar kalau dia cross into the border kan? Cross over the border, tapi before that ada radar tak tuan? Sini ada. Di laut semua ada. Dan macam mana diorang boleh like go in like 12 nautical mile kan without being detected? Yang mana yang I mean this boat for example. So they already like they already they already 12 nautical mile into the journey kan, basically on the sea kan? But they weren't detected kan until their boat sank and then someone found them and stuff like that. Baik, itu seperti anda dapat lihat, ini adalah antara mangsa-mangsa dalam tragedi bot pancung yang karam. Seperti anda dapat lihat, di antara mereka ini adalah lelaki-lelaki dewasa dan mereka masih lagi mampu berjalan dan kesemua mereka seperti yang dimaklumkan sebentar tadi, kesemua mereka akan dibawa untuk perubatan terlebih dahulu, diberi makan, dijaga hal-hal kebajikan mereka sebelum mereka ditahan untuk dibuat siasatan lanjut. Dan seperti dimaklumkan tadi, ini adalah antara 18 pendatang warga Indonesia yang bot pancung yang mereka naiki karam tengah malam tadi. Seperti yang dapat lihat, terdapat juga seorang warga emas yang terpaksa diberi bantuan oleh anggota Maritim Malaysia. Dan kami turut dimaklumkan di sini operasi mencari dan menyelamat akan diteruskan sehingga 9 lagi mangsa yang hilang ditemui oleh pihak agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Seperti dimaklumkan, kekuatan aset mencari dianggarkan lebih 40 anggota yang dapat menyertai operasi mencari dan menyelamat kira-kira 10 batu nautika daripada Tanjung Sepat. Baik, saya kira itu antara maklumat terkini yang saya dapat sajikan di sini, dan rakan setugas Hilal Azmi sebentar lagi akan cuba untuk menemu bual mangsa-mangsa tragedi bot pancung yang karam ini dan bagi mengetahui apakah yang sebenarnya berlaku, bagaimana bot mereka boleh terbalik, bagaimana keadaannya ketika itu, berapa orang tu, bagaimana mereka hidup dalam bot pancung yang sepatutnya boleh memuatkan 10 orang tapi mereka mampu duduk seramai 27 orang. Baik, saya kira itu saja laporan saya di sini. Kembali kepada rakan setugas di studio, silakan. Okey, Hakim, saya ingin tanyakan satu soalan Hakim ya. Hakim mungkin ada visual bot pancung di sana ataupun Hakim akan mendapatkan visual bot pancung di sana untuk memberikan kepada penonton kita gambaran tentang besar mana bot pancung ni. Sebab saya rasa setelah saya Google di internet tadi tu, bot pancung ni adalah bot yang jika anda dapat lihat di pantai-pantai Peranginan, bot ni adalah bot yang akan bawa anda island hopping, dan bot ni adalah sangat kecil dan tidak
sesuai digunakan untuk saya rasa perjalanan yang jauh daripada Malaysia ke Indonesia contohnya. Mungkin Hakim akan mendapatkan mungkin visual boat tersebut, Hakim? Ya, Rizal. Kita memang itu antara yang sedang saya usahakan di sini untuk mendapatkan gambaran ataupun saiz sebenar saiz bot pancung seperti yang dikatakan oleh Kapten Hamid sebentar tadi. Bot pancung itu bersaiznya lebih kurang 17 hingga 15 kaki. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana tidaklah begitu luas ataupun panjang lebarnya bot itu, tapi ia mampu memuatkan sehingga 27 orang. Jadi saya akan cuba sedaya upaya di APNM ini untuk mendapatkan gambaran sebenar ataupun saiz sebenar bot pancung yang dinaiki oleh semua 27 warga asing daripada Indonesia ini untuk mereka menyeberang kembali ke negara mereka, dan itu akan saya sajikan dalam laporan-laporan yang berikutnya, Rizal. Okey, Hakim, kita akan berhenti berehat seketika, tapi kita akan mungkin kembali bersama Hakim untuk mendapatkan laporan susulan daripada sidang media yang diberikan oleh Kapten Maritim Hamid Amin, pengarah Pusat Operasi APMM, untuk mungkin kita simpulkan kembali apakah yang dikatakan daripada segi insiden tersebut dan juga usaha untuk operasi mencari dan juga menyelamat. Kita kembali bersama Hakim sebentar lagi, Hakim.